Dan saya mutekan dulu ya mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya kena ambil Ajar Zabidah ni jadikan co-host untuk bantu kalau ada rakan-rakan kita yang masih masuk. Okey. Dan kita terus berkongsikan skrin ya. Mesti biasa sebab pembelajaran kita ni kita menggunakan secara digital ya. Jadi kita latih tuan-tuan dan puan-puan untuk membiasakan diri ya dengan peralatan digital dan teknologi yang kita ada sekarang ni untuk kita apa uh, mempelajari bahasa Al-Quran ni ya. Sebelum tu kita baca doa, belum lagi baca doa tadi rasanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kita teruskan perkongsian kita kepada ayat yang kita kongsikan sekarang, iaitu sebahagian daripada ayat ke-10 surah Al-Baqarah ya. Saya teruskan kongsikan skrin dan saya akan kongsikan simpanan kita semalam di dalam screenshot, iaitu kita cuba mengenal bahagian ayat itu, iaitu faza dahumullahu marada ya, faza dahumullahu marada. Dan kita telah cuma mengenalkan komponen-komponen ya di dalam kalimah ini, iaitu fa tu kita mengenal dia salah satu daripada komponen kalimah pertama. Fa ni dipanggilkan fa istinafiyah ya, iaitu fa yang menyambung cerita ya. Yang menyambung cerita maknanya dia menyambung cerita sebelumnya lah. Sebelumnya apa ceritanya ialah fi qulubihim maradun. Itu cerita yang pertama lah ya. So selesai yang tu dan Allah sambung lagi fazadahumullahu marada. Jadi fa telah yang memulakan cerita kepada fi qulubihim maradun tu. Kemudian komponen yang kedua di dalam kalimah yang fazadahum ni ialah zada. So zada ni komponen kata kerja dia ya. Kata kerja tu ialah komponen fi'lun madhi ya. Itu adalah bentuk fi'lun madhi. Fi'lun madhi biasanya mesti ada 3 komponen ya. Fi'lun madhi sendiri mesti ada 3 komponen. Apa dia? Komponen kata kerja dia, iaitu perbuatan dia, zada. Kemudian mesti ada komponen pelaku dia. Maknanya orang yang melakukan zada tu mesti ada. Ya. So di manakah pelaku tu? Ialah Allahu. Ya. So Allahu ni adalah sebenarnya pelaku dia ya. So pelaku tidak semestinya bersama dengan komponen kata kerja ya. Dia boleh jadi selepas ataupun dia boleh jadi selepas kalimah yang lain. Yang dalam konteks ni ialah kita dapati ada komponen ketiga di sini ialah hum. Hum ni ialah objek kepada zada. Jadi fa'il juga boleh berlaku selepas ya, selepas objek. Dia tidak semestinya sebelum objek ataupun dalam kalimah yang sama ya. So dalam konteks ni kita panggil fa'il ni
Fa'il munfasil, ya. Munfasil maknanya dia berasingan, dia tidak attach kali dengan kata kerja, ya. Jadi Allah lah pelakunya. Jadi bila kita nak menterjemahkan kalimah ni, selepas maka tu kita akan sebut fa'il dia dulu, ya. Lepas tu barulah kata kerja, kemudian objeknya. Itulah susunannya bila kita menterjemahkan nanti, ya. Jadi bila kita menterjemahkan ialah maka Allah, ya, maka Allah telah menambahkan kepada mereka, ya. Dia ini kalimah dipanggil fi'il madhi ni kalimah muta'addi. Muta'addi itu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu dia ialah kalimah yang memerlukan objek, yang mempunyai objek, ya. So objek di sini, jadi kita dalam terjemahan mereka ni kita tambah kepadalah, sebab perbuatan tu dilakukan kepada mereka ini, ya. Mereka ini dia menjadi objek, ya. Dan dalam apa ni, sebahagian ini kita panggil sebahagian daripada ayat tu, ya, ataupun frasa lah, phrase. Bahasa Inggeris dipanggil phrase, Melayu dia frasa, ya. Dia ada objek yang kedua, iaitu maradon. Maradon dalam keadaan wasal, kalau kita waqaf di sini dia akan bunyi marada, ya, marada. Jadi bila kita menyebut marada tu, dot baris atas menunjukkan dia adalah objek, ya. Dalam objek i'rab nanti kita akan menerangkannya lebih detail. Kita akan menerangkan setiap komponen ni dia mengambil i'rab yang mansub, ya, sebab dia objek. Begitu juga objek yang pertama ni, ya, hum ni, ya, ada i'rabnya adalah mansub juga, ya. Walaupun tulisan dia tidak membabitkan baris atas, ya, kerana dia isim dhamir yang mabni, dia tidak boleh ditukar-tukarkan baris, melainkan apabila berlaku kaedah min yang sukun bertemu dengan lam yang sukun ni, ya, maka mim tu dihidupkan, ya, dihidupkan dengan tanda dhammah. Itu dia kena tukarlah, ya. Tapi dia tidak boleh menukar baris atas. Disebabkan mansub, dia tukar baris atas tidak boleh, ya. So dia kena hidupkan dengan baris dhammah. Jadilah humullahu. Kalau tidak, dia hum dengan nak menyebut dengan Allah tak boleh dibaca secara wasal. Dia kena baca satu-satu. Fazadahum, lepas tu Allahu. Jadi untuk membaca secara wasal, secara sambung terus, so mim tu perlu dihidupkan dengan baris dhammah, ya. Itu dalam aspek tajwid lah, ya, dalam aspek tajwid. Okey, kalau kita boleh memahami konsep ini, kita nak melihat komponennya yang kasar, ya, yang komponennya secara kasar dulu, yang kita tidak menerangkan secara detail lagi. Selepas pada kita menerangkan secara yang kasar tu, barulah kita akan menerangnya dengan lebih terperinci kepada setiap kalimah tu, supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal setiap kalimah tu dengan lebih terperinci, ya. Jadi sekarang kita pergi ke bagaimana kita akan menerangkan satu-satu tu dengan lebih terinci. Kita gunakan leksilogos yang sama, ya. Kita pergi ke leksilogos dan saya telah kopikan sebab kita ada simpan semalam dalam Quranic Word, ya. Saya ada simpan di sini. Ini Quranic Word Worksheet kita panggil, ya, untuk kita simpan apa saja hasil kerja kita supaya kita dapat guna pakai semula, ya. So kita simpan dalam fazadahumullahu marada sini, kemudian kita copy and paste saja, ya. Nak copy ini tuan-tuan highlight dia dan tekan Ctrl C, ya, di keyboard tu, tekan Ctrl C, lepas tu bawa ke leksilogos ni, tekan Ctrl V. Ctrl V untuk paste, ya, tampal, ya. Kalau tuan-tuan ingat, tak ingat, pergi ke leksilogos ni, di bawah ni dia ada bantu kita, ya, bantu kita.
Di sini ya. Okey, saya highlightkan sikit untuk tuan-tuan guna pakai nanti, iaitu kalau kita nak copy, ya, untuk copy kita buat apa? Control C. Di kekunci papan kekunci komputer kita tu tekan control button, ada butang control, jangan lepas, tekan kekunci C sekali ya. Jadi itu dipanggilkan control C untuk mengopi. Mengopi ialah apa? Membuat salinan. Kemudian di mana kita nak paste dia, nak tampal dia, kita gunakan control V, iaitu tekan control button tadi yang sama, jangan lepas ya. Plus ni maknanya kita buat bersama ya. Kita tekan control button tu jangan lepas, lepas tu tekan ke kunci huruf V, abjad lah ya. V tu jadi dia akan paste ya, dia akan paste. Itulah yang berlaku di dalam tadi kita pergi control V di sini, control C for copy ya. C for senang je. Control C makna kita nak copy. So bila kita dah copy dengan menggunakan control C button, kita pergi ke Lexilogos yang kosong, kita control V, dia akan paste kat sini. Ya. Paste kat sini. Okey, so hari ini kita akan cuba menerangkan setiap kalimah ni dengan lebih terperinci supaya tuan-tuan mengenalnya dan menerangkan setiap kalimah tu, jenis dia, konteks dia, fungsi dia, i'rab dia, dan juga makna dia, beri terjemahan dia sekali ya. Dan selepas itu kita akan akan kongsikan pembentukan kalimah dia ya, macam mana kalimah tu terbentuk dengan proses dinamakan pembentukan kalimah ya. Pembentukan kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah harta intelek QHS Academy ya, sebab saya percaya di kelas-kelas lain walaupun tuan-tuan mengikuti kelas Arab, belajar bahasa Arab, kemungkinan besar ya tuan-tuan dan puan-puan tidak berjumpa dengan proses pembentukan kalimah, sebab itu adalah ciptaan saya sendiri di bawah QHS Academy ya. Sebelum ni pun saya banyak mengikuti kelas bahasa Arab ni ya. Saya kelas bahasa Arab tu saya ingat mungkin 5-6 kelas saya sudah hadiri ya. Dan memang saya tidak pernah diajarkan ataupun dikongsikan proses pembentukan kalimah ya. Jadi pembentukan kalimah ni satu ilmu yang baru yang kita bangunkan untuk membantu peserta-peserta kita, sebab kita nak bawa peserta kita ni lebih mahir ya, ataupun lebih superior lah daripada kelas-kelas yang biasa mereka mereka hadiri ya. Sebab kita memang visi kita nakkan mengeluarkan tenaga pengajar, mengeluarkan pelajar-pelajar yang terbaik, peserta yang terbaik, bukan setakat belajar tetapi boleh mengajar lagi ya orang lain. Itulah dengan untuk menyahut saranan hadis Nabi tu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi memang visi kita macam tu ya, bukan setakat kita nak create awareness, orang kata ya. Create awareness tu maknanya nak bangunkan kesedaran saja ya. Yang ramai yang sekarang ni sedar. Yang keduanya dia belajar ya. Tapi tidak ramai yang dimotivasikan sampai untuk menjadi tenaga pengajar. Jadi memang visi kita ya yang berbeza daripada visi-visi pembelajaran yang lain. Kita nak tuan-tuan bila mengikuti program kita ni mesti pasangkan niat ya untuk terus mengikuti program-program yang tertentu untuk menjadi tenaga pengajar. Kepada mereka yang telah ada asas yang baik, mungkin kita akan aturkan supaya tuan-tuan memasuki kelas khusus ya, kelas khas
yang kita panggil dalam program accelerated learning, ya. So kita sekarang ni tengah membina ataupun kita tengah design satu program untuk beberapa daripada rakan-rakan yang kita nampak berpotensi tinggi untuk dijadikan tenaga pengajar dalam masa yang lebih cepat, ya, dan melalui proses program dipanggilkan personal coaching through accelerated learning, iaitu bahasa Inggeris dia lah, ya. Bahasa Melayu dia ialah pembelajaran bimbingan peribadi, ya, secara peribadi melalui pembelajaran yang lebih cepat lah, ya, lebih cepat, ya. So kepada perempuan, tuan-tuan yang rasanya ingin mengikuti program ni, boleh PM saya, ya, beritahu dan kita akan cuba aturkan, ya, iaitu dia lebih khusus dan lebih fokus kepada peserta-peserta tertentu saja, ya. Okey. So macam mana kita nak mula mengenal, apa kita boleh buat ialah daripada kalimah yang sama, ya, kalimah yang sama kita boleh aturkan, iaitu kita pecahkan kepada komponen dia supaya kita lebih jelas. Jadi kita copy dia, bawa ke bawah, ya. Kita pecahkan kalau ada komponen yang tertentu, ya. Pertamanya fa ni kita pecahkan dia supaya kita akan nampak dia lebih jelas, dan zada ni kita juga pecahkan dia, kita letakkan tanda campur, ya, dan hum tu, ya, kita juga pecahkan daripada Allah tu, dan Allah tu satu komponen, ya. Jadi fa, zada, ini sebelum dia bergabung, bila ada tanda campur ni makna dia belum bergabung. Jadi bila sebelum bergabung, kita buat? Kita nyatakan asal dia, ya. Maknanya dia belum bergabung dengan Allah tu, dia tidak dhammahkan, ya, dia masih lagi dalam keadaan sukun. So bila kita buat komponen macam ni, bermakna kita nak melihat original komponen, komponen tu dalam bentuk asal tu dipanggil, ya. Okey. So dan baru kita boleh terangkan, ya, satu-satu, ya. So fa ni kita sudah terangkan dalam yang ni, so kita tak perlu terangkan sekali lagi di sini sebab dia adalah fa istinafiyah. The only thing kalau kita nak menerangkan, kita masukkan dengan makna dia lah, ya. Jadi kita boleh buat apa kita boleh buat, kita ambil fa ni satu-satu dan kita copy di bawah tu, dan kita buat penerangan, iaitu fa istinafiyah. Semalam kita buat dalam Rumi ini, ya. So elok kita menerangkan dalam Jawi dia sekali supaya kita mengenal penerangan tu dalam tulisan Jawi Arab tu, bukannya Rumi. Rumi tu boleh tapi dia is not the best, ya. Seloknya kita dua-dua tu kita boleh, ya. Jadi kita pergi ke ni dan kita terangkan dalam Jawi dia, iaitu ejaan fa ialah fa, ya, fa alif dengan hamzah. Dia tidak perlu baris, ya, sebab dia bukannya kalimah Al-Quran, dia kalimah Arab. Dan kalimah Arab kita tidak perlu baris, tapi kita tahu membunyikannya, ya. Dan dari hukum tajwid Arab ni pun dia bertajwid, ya. Jadi kita bila fa atau kita buat alif tu, kita ambil alif yang panjang ni lah. Itu dia, ya. Faun itu asalnya, ya. Dan fa ni kita kata istinafiyah, ya, iaitu belajar mengeja dan belajar menulis, ya. Jadi bila tuan-tuan selalu buat latihan ni, insya-Allah kita akan lebih jelas dengan kalimah yang kita bincangkan, ya. Jadi istinafiyah ialah sin tu sebenarnya adalah sukun, ya, tapi kita tidak sukun tandakan kerana dia bukan Arab, tapi boleh kalau tuan-tuan nak membantu, boleh, ya. Kalau rasanya
tak berapa jelas, boleh ya, tandakan sukun kepada huruf-huruf yang tertentu. Ya. Kalau rasanya hamzah qata' tu pun kalau tak jelas, boleh bariskan. Ya, maknanya penggunaan baris itu hanya membantu kita untuk menyebut kalimah tu dengan baik, ya. Kalau tidak, tak perlu, ya. Okey, ta, ya. Kemudian hamzah qata', ya, hamzah qata' tu kita ambil hamzah qata' yang bertapak ya ni sebab dia kedudukan dia dalam keadaan bersambung, ya. Macam tu. Lepas tu non dengan alif. Itu dipanggil istiqnafiyah. Fa, ya, ta. Itulah ijaan fa istiqnafiyah. Iaitu fa penyambung. Ya, fa penyambung ni membawa erti apa? Maka. Ya, Melayu ni pendek je, ya, maka. Jenis dia ialah fa istiqnafiyah. Maka tu adalah penyambung, ya. Ataupun secara umumnya kita dalam apa ni, kategori kita panggilkan harfun ataf. Kalau saya nak masukkan dalam kategori jenis fa istiqnafiyah ni adalah dalam kumpulan, saya bracketkan, dia adalah kumpulan kalimah harfun, ya. Harfun, dan harfun ni banyak, so yang berkaitan dengan istinafiyah ni kita panggilkan harfun ataf, iaitu ain, ta, fa. Ain, ta, fa. Mana dia bracket? Tu dia. So istifah dia adalah dalam kumpulan harfun ataf. Harfun ataf ni sebenarnya ejaan dia atafun. Harfun atafun. Harfun menyambung. Itu maksud dia. Secara umum, atfun tu maknanya menyambung, ya. Jadi, dan makna dia maka, ya. So bila kita kenal tiap-tiap satu komponen ni nanti, ya, barulah kita boleh menterjemahkan keseluruhan perenggan ayat ni, ya. Dan kita sekarang ni pergi ke zada. Yang kedua ialah zada ni. So kita bawa kepada baris yang kedua di situ. Zada, kita buat latihan yang sama, ya. Apakah zada tu, kita terangkan, ya. Terangkan dia adalah sebenarnya fi'lun madhi mim alif dot dengan ya yang tidak bertitik, madhi, ya. So pastikan madhi itu ada ya mat di hujung tu, iaitu dia panggil madhi, ya. Kalau kadang-kadang kita jumpa mim alif dot saja, ya, mim alif dot tu itu dia punya sifat dia, ya. Sifat dia kalau dot, dia bukan sebut madhi, ya. Kita akan sebut dia madun. Kita boleh sebut dia fi'lun madun ataupun fi'lun madhi, ya. So madhi dengan ya tu dia ada kategori dia, kenapa digunakan dalam bentuk madhi, ya. Jadi jenis dia adalah fi'lun madhi, dan biasanya kalau dia dalam bentuk 3 huruf sahaja di sini, ini adalah orang kata bentuk yang paling senang, ya, paling asas, ya, iaitu dia mengambil kategori maklum. Maklum tu maknanya perbuatan tu dilakukan secara aktif mode, ya, maklum. Sebab fi'il madhi ada maklum dengan majhul. So kita kena specify dia, ya. Jangan tinggal ni, sebab kalau tidak kita masih lagi tak, orang kata apa, tak sure yang, ya, maklum ke majhul. Jadi specify, bila kita specify, jadi kita tahu dia adalah fi'il madhi maklum. So apa yang saya masukkan maklum ialah kita rujuk kepada template QHS ni. Tuan-tuan akan lihat dalam template ni kita dapati fi'il madhi ada 2 kumpulan, ya, satu maklum, satu majhul. So kalau dia maklum, dia akan mengambil bentuk yang ni lah, ya, dalam kolom J ni. Kolom ni, ni adalah fi'il madhi maklum, ya. Kalau majhul,
dia mengambil bentuk yang ini, ya, iaitu fu'ila, fu'ila, fu'ila dan sebagainya. Sebab tu kita kena specify. Kalau kita tak specify, kita tak, seolah-olah macam kita tak sure yang mana satu, jadi belum jelas lagi lah. Jadi specify dia sama ada maklum ataupun majhul, kerana maklum dan majhul ni mempunyai kesan yang tertentu kepada makna dalam ayat tu, ya. Okey, balik kepada leksi logos tadi. So specify dia adalah maklum. Dan bentuk zada, ya, bentuk zada ni adalah dia menggunakan pembentukan yang dipanggilkan wazan yang paling asas juga, yang paling simple, ya, iaitu wazan satu. Maknanya dia mengikut acuan fa'ala, yang ni, ya, fi'il madhi maklum yang ni, ya. So dan fa'ala ada dalam kategori wazan satu. Yang kolom L ni tuan-tuan lihat wazan kepada kalimah, ya. So wazan kepada kalimah menentukan bentuk tulisan kepada kalimah tu. Jadi zada sebenarnya dia mengambil acuan yang inilah, ya, fa'ala. Dan fa'ala adalah kita kotakkan dia. Fa'ala kalau dia mengambil acuan ni, jadi bermakna kalimah tu mengambil ciri fi'il madhi maklum wazan satu. Yang tu yang kita nak terangkan di dalam tu, ya, supaya kita jelas. Ya, setiap kalimah yang kita baca tu, kita hendaklah jelas dan tepat, ya, kepada jenis dan bentuk dan fungsi dia. Okey, kita padamkan ini sebab kita nak pergi ke balik ke leksi logos tadi. Dan kita dia adalah fi'il madhi maklum wazan satu, ya, wazan satu. Okey, satu boleh tekan dia di bawah ni, itu wazan satu, ya. Zada adalah fi'ilun madhi maklum wazan satu. So maknanya kalau fi'il madhi itu komponen masanya mana dia akan memberi mana telah berlaku, ya. Di sini dalam konteks ayat ni sepatutnya dia ada ada fa'il dia, kerana fi'il madhi mesti ada fa'il dia, ya. So dan kita tidak menyebut fa'il di sini sebab fa'ilnya ada dalam berasingan, iaitu Allah. Jadi bila kita masukkan komponen Allah nanti, kita baru terangkan dia adalah fa'il kepada kalimah zada, ya. Dua-dua cara boleh, ya. Kalau kita nak masukkan boleh. Jadi kita nyatakan di manakah fa'il kepada zada ni pun boleh juga, iaitu kita masukkan dan fa'ilnya, ya. Dan fa'ilnya fa'il alif ain lam dengan nya, tapi sini tak ada nya. So kita kena pergi ke leksi logos yang jawi, untuk mengambil nya tu. Kita buka leksi logos baru, dan yang ni kita select jawi, ya, jawi yang ni. Ambil jawi ni jawi Melayu, ya, ada nya. Arab dia tak ada nya, jadi kita ambil nya di sinilah. Maknanya ni dia nya, ya. Kita copy dan bawa ke leksi logos Arab tadi untuk menggunakan abjadnya tu, ya, fa'ilnya. Dan fa'ilnya di manakah fa'ilnya? Fa'ilnya sebenarnya Allah ni. Jadi kita copy je fa'ilnya Allah. Jadi kita akan nampak dia lebih lengkap lah. Zada ni adalah fi'il madhi maklum wazan satu, dan fa'ilnya, ya, Allah. Okey. Okey, selesai zada, kita pergi kepada Allah pula, ya. Allah tu sama je sebenarnya, iaitu kita copy dia dan menerangkannya. Dia adalah
lafzul jalallah, ya. Untuk fa'il tu tak payah letak jantina ke? Nah, kita Untuk terang di fa'il. sinilah, di sini. Oh, dekat situ. Dekat sini kita akan terangkan. Ya. So Allah Ta'ala dipanggilkan lafzul lafzul dalam bahasa Arab lafaz lah, ya. Lafzul fim ra, lafzul dengan alif lam ta'rifar jalallah. Ja lam ada mat dia, ya. Lepas tu Allah lah nama dia, ya. Dua lam, lafzul jalallah, yang berperanan sebagai fa'il, ya. Kita tadi sebut, ya, jadi tak apa kita sebutkan dia sekali lagi lah, ya. Jalallah yang berperanan sebagai fa'il, ya. So kita gunakan jawi ini untuk menerangkannya, iaitu ya dengan nga, kecilkan sikit, yang berperanan, ba ra fa ra alif nun, berperanan sebagai ga dengan ya sebagai fa'il, ya. Fa'il yang ambil ini bawa ke Logos yang berperanan sebagai fa'il. So kita boleh pinjam yang ni tadi sebab okey, fa'il lam, fa'il kepada zada, ya. So kepada kalimah zada, kaf lam mim ha, kalimah zada tu dia adalah fa'il dia. Kalau kita nak lebih kemas lagi, kita masukkan fa'il munfasil, ya. Munfasil, mim nun fa sad dengan lam. Kalimah munfasil itu apa makna dia? Yang berasingan, ya. Dia fa'il yang tidak dilekatkan ataupun tidak disatukan dengan kalimah kata kerjanya, tapi dia dalam kedudukan berasingan, ya. Itu dipanggilkan fa'il munfasil kepada kalimah zada, ya. Kemudian kita terangkan jantina dia, ya. Kerana fa'il mesti ada jantina, mesti ada bilangan dan mesti ada i'rab dia, ya. Okey, so jantina apa? Allah mesti muzakkar, ya. Kita tidak boleh memberi jantina kepada Allah kepada jantina muannas, ya, sebab dia mengambil jantina muzakkar, ya. Besarkan sikit, muzakkar, dan bilangan Allah mestilah satu, tak boleh dua, tak boleh jamak, ya. Iaitu apa? Mufrad, min fa rol dal, mufradun. Kalau kalimah muannas kita nyatakan sebagai mufradah. Kalau muannas mufradah, kalau dia muzakkar kita nyatakan sebagai mufrad. Mufrad tu asalnya ialah mufradun. Okey. Dan akhir sekali i'rab, ya, kerana setiap fa'il mesti ada i'rab, ya. So i'rab dia adalah marfu' min ra fa waw ain, ya. Ya, itulah pengenalan kepada Allah. Di sini kita hanya menyatakan sebagai fa'il dalam konteks zada, tapi kita perlu juga mengenalnya dengan terperinci lah. Ya, inilah penerangan kepada Allah. Okey, fa tadi kita bagi makna maka. So di sini kita zada pun kita bagi juga makna dia, iaitu telah
telah menambah. Itu makna zada, menambah. Baha, ya, menambah. Tinggal mim, menambah. Itu makna zada, dan pelaku dia Allah. Itu Allah pun kita tahulah makna dia Allah lah. Ya. So kita ambil Allah. Allah ialah Allah lah. Okey, ya. Kita sudah sampai ke hujung. Um, kita berhenti di sini dulu, ya. Kita berhenti dan kita akan sambung besok dengan maradha tu, ya. Dan kita akan beri keterjemahan dan keseluruhan terjemahan kepada bahagian ayat ni, dan selepas tu kita akan tunjukkan proses pembentukan kalimah. Ada kalimah yang tidak perlu melalui pembentukan, ada yang perlu melalui pembentukan, ya. So yang mana yang perlu melalui pembentukan tu kita akan tunjukkan, ya, besok pagi insya-Allah, ya. Jadi hari ini kita sampai sini saja dulu. Kalau nak besarkan, tuan-tuan tekan control, lepas tu dekat mouse tu yang boleh gunakan apa scroller tu, ya. Scroller tu untuk membesarkan teks yang telah kita buat Lexilogos ni, ya. So yang ni dia banyak line ni, kita buat, kita gunakan large frame. Bila dah siap kerja tu, kita gunakan large frame. Tapi sebelum tu kita nak masukkan rujukan fazadahumullahu maradhan ni, kita masukkan ayatnya, rujukan kepada ayat, iaitu letak dalam bracket ayat kedua, surah kedua ayat ke-10, sebahagian daripada itulah, ya, untuk rujukan kita. Okay, dan kita ambil large frame ni untuk supaya semua yang kita telah catatkan tu kita masukkan sekali sebelum untuk kita simpan dia, ya. So kita hari ni cuba menerangkan setiap komponen. Besok kita akan sambung di sinilah, ya. Sambungnya, jadi fa adalah fa istinafiah, iaitu salah satu daripada harfun ataf yang membawa erti maka, ya. Kalau nak menerangkan dalam bahasa Melayu pun boleh, iaitu fa penyambung, ya. Nanti kita buat besok, ya. Kita sambung, kita baiki lagi, ya, penerangan ni. Untuk hari ni kita simpan dululah, ya. Dan pertamanya kita simpan dalam print screen. Dia akan simpan dalam screenshot. Yang ini kita nak guna lagi besok, kita copy dia, bawa ke simpanan dalam worksheet yang ni, ya. Supaya kita boleh guna pakai, kita copy and paste besok, ya. Jadi kita boleh gunakan dia untuk sambung perbincangan kita. Dan make sure bila dah paste kat sini tu, tuan-tuan savekan dia, ya. Jangan lupa, kalau tak save nanti dia hilang. So bila dah save tu baru boleh padamkan, ya. So kita boleh padamkan dia, dan kita sudahi dulu perbincangan kita sampai ini. Besok kita akan sambung lagi, ya. Banyak lagi, mungkin dalam 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi kita membincangkan bahagian, ya, kalimah ni, dan kita akan terangkan apakah konteks-konteksnya, ya, dalam susunan ayat itu, insya-Allah. Okey, so kita sudahi dulu hari perkongsian kita hari dengan seperti biasa tasbih kifarah dan surah wal-'asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.